Salam sejahtera, selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan rakan setugas Hakim Rahman. Dan kami membawakan realiti rakyat tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan mereka. Dan dalam segmen realiti rakyat di Awani Pagi hari ini, 22 Julai, kami memberikan tumpuan kepada Hari Sarawak, hari bersejarah terutamanya pemberian kuasa untuk anak Sarawak mentadbir bumi Kenyalang ini. Dan dengan itu, realiti rakyat di Awani Pagi bermula sekarang. Baik, sempena Hari Sarawak hari ini kita bawakan dua tetamu untuk menceritakan tentang hala tuju negeri Sarawak bumi Kenyalang ini dan apa peranan anak-anak muda terutamanya dalam membentuk masa depan Sarawak. Hari Sarawak disambut pada 22 Julai, diraihkan sempena tarikh negeri itu mentadbir ataupun memerintah sendiri pada 1963. Ya, tetapi kita nak lihat dalam konteks moden hari ini bagaimana Hari Sarawak ditafsirkan dan apa semangat atau mesej yang ingin diangkat terutamanya oleh golongan belia. Kita bersama dengan dua tetamu kita istimewa. Hari ini bersama dengan Sahlin Abang merupakan Presiden Jaringan Diaspora Sarawak dan juga bersama Azhar Shazani Sarudin yang merupakan Wakil Parlimen Digital Sri Aman. Terima kasih bersama kami di studio pada hari simbolik ini. Cakap tentang itu, kita nak tahu, kita nak mulakan dengan apa simboliknya Hari Sarawak kalau boleh. Encik Sahlin mulakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada pihak Astro kerana sudi menjemput saya pada pagi ini. Hari Sarawak disambut pada 22 Julai dan pada mungkin saya singkap sedikit dia punya history ataupun sejarah Hari Sarawak ni. Pada kira 22 Julai 1963 di mana pada waktu itu telah dilantik Ketua Menteri Sarawak yang pertama iaitu Stephen Kalung Linkan telah diwatikahkan oleh Gubernur Sarawak pada waktu itu Sir Alexander Weddell. Okay? So pada waktu itu Gubernur Sarawak itu telah menyeberangi daripada Astana. Kalau kita biasa di waterfront tebingan Sungai Sarawak, daripada Astana pergi ke seberang tebingan Sungai Sarawak. So Gubernur Sarawak Sir Alexander Weddell telah menyerahkan watikah pelantikan. Pada waktu itu telah diiktiraf sebagai Sarawak telah melalui pemerintahan diri sendiri di mana ada Ketua Menteri yang sendiri dan juga Kabinet pada masa itu telah melantik Ketua Menteri yang pertama, Stephen Kalung Linkan sebagai Ketua Menteri yang pertama. So hari ini 22 Julai ini diangkat sebagai Hari Sarawak untuk memperingati tarikh yang bersejarah itu di mana pada waktu itu tertubuhnya Kabinet Sarawak, terlantiknya pada Ketua Menteri Sarawak yang pertama untuk mentadbir negeri Sarawak sebelum Sarawak menyertai Malaysia pada 16 September 1963. So signifikannya Hari Sarawak kepada rakyat Sarawak pada hari ini adalah kita memperingati perjuangan bangsa kita, rakyat Sarawak pada waktu itu untuk menuntut pemerintahan sendiri daripada Gubernur daripada British pada waktu itu. So sebagai anak muda, sebagai rakyat Sarawak, kita melihat ini adalah salah satu daripada momen ataupun sejarah yang penting untuk diingati bahawasanya Sarawak boleh memerintah sendiri pada waktu itu. Dan kita nak beralih kepada Azhar pula. Hari ini kita lihat dia memberi ruang kepada anak muda untuk menghayati maksud dan juga sejarah di sebalik hari bersejarah ini bagi Sarawak. Bagaimana Azhar dan juga mungkin rakan-rakan seperjuangan Parlimen Digital yang mewakili Sarawak beberapa kawasan, bagaimana Azhar dan rakan-rakan menghayati sejarah negeri ini? Semestinya kita menghayati sejarah ini dengan berfikir bahawa masa depan negara adalah kepada belia di Sarawak. Masa depan Sarawak terletak di tangan belia Sarawak. Dengan watikah pelantikan yang daripada Sir Alexander tadi, kita mampu, orang cakap tu mampu mentadbir sendiri dan juga ini bermaksud kita bebas dari segi fizikal, kita bebas nak pergi mana-mana, tak ada pegawai penjajah nak halau kita balik.
dan mengacau ketenteraman kita. Dan kedua ialah bebas dari segi mental. Ini sering dilupakan oleh rakyat Sarawak dan juga rakyat Malaysia. Maksudnya bila kita berfikir, kita berpandukan demografi ataupun latar belakang masyarakat kita. Polisi-polisi kita dibuat dengan acuan kita sendiri. Itulah yang penting. Kalau boleh tanya kepada Cik Salihin, kita lihat jaringan diaspora Sarawak ini merupakan satu NGO ataupun komuniti yang daripada namanya kita tahu menghubungkan diaspora Sarawak ataupun Sarawakian di seluruh dunia. Boleh kita dapat mungkin sedikit pencerahan berapa ramai yang sudah berjaya dihubungkan oleh jaringan diaspora ini, dan yang paling penting sekali apa tujuannya ataupun kepentingan untuk mengekalkan hubungan ini ataupun objektif yang cuba dicapai melalui jaringan diaspora Sarawak? Saudara Hakim, saya datang di Semenanjung ini pada tahun 1991 selepas SPM, dan saya meneruskan saya punya pengajian, duduk di Semenanjung dan juga bekerja di Semenanjung. Saya rasakan kita memerlukan satu platform untuk bersama-sama rakyat Sarawak, sebab melalui dan saya bersama dengan rakan-rakan saya melihat satu model di mana kita lihat di Indonesia dia ada Indonesian diaspora. Okay? Di mana-mana ada diaspora ni, sebab orang Sarawak ni dia ada satu keunikan dia. Mereka ini boleh terhubung dengan kita panggil semangat Sarawak. Bila orang Sarawak ni dia jumpa dengan orang Sarawak, dia semacam dia boleh jumpa, dia boleh connect. So di Sarawak kita melalui social media kita telah dapat mengumpulkan lebih kurang 4,000 lebih diaspora Sarawak yang berada di seluruh dunia. Kita telah dapat daripada kita punya social media sokmed kita telah ada 56 negara di seluruh dunia di mana adanya diaspora Sarawak, dan kita ada chapter di New York dan juga kita ada wakil juga di Brussels, mana orang-orang Sarawak ini berada di seluruh dunia. Kita melihat dulu bila saya sampai di Semenanjung dulu, pada waktu itu mungkin saya tak ada saudara, tetapi kita ada diaspora, kawan-kawan yang dari Sarawak. Begitu juga kita melihat ada kepentingannya kalau orang Sarawak ini, even orang Malaysia ini, kalau dia pergi ke London for example nak belajar, mereka tak tahu kat mana nak pergi, kat mana nak jumpa, siapa orang ni. So melalui networking yang macam ni, melalui diaspora ni, kita boleh berjumpa dengan orang Malaysia, orang Sarawak yang berada di serata dunia yang boleh membagi bantuan dan sebagainya kepada kita. Itu adalah satu daripada objektif yang tertubuhnya diaspora Sarawak. Tapi yang lebih besar daripada itu, kita melihat bahawasanya kita boleh menyumbang kepada pembangunan negeri Sarawak itu melalui idea-idea. Kalau kita lihat di Sarawak dari segi ekonominya sendiri, macam kita lihat di Filipina dan Indonesia itu sendiri, dari segi servis akaunnya, dari segi ekonomi yang kita lihat, orang Filipina ini dia bekerja di seluruh rata dunia. Di Indonesia juga dia jadi made di serata dunia, dan mereka mengirimkan duit balik kepada negara mereka. Itu kalau kita lihat dari segi ekonominya, servis akaun untuk Indonesia itu sentiasa positif. Dan kita lihat macam yang terdekat, kita lihat macam rakyat Kelantan for example, kita lihat mereka ini, kalau kita di Kelantan, ramai rakyat Kelantan yang bekerja di Lembah Kelang, tetapi mereka ini mengirim duit ke negeri Kelantan. Di situ ada kemakmuran, ada kemajuan dari segi ekonomi. Ini yang kita nak dari segi ekonomi. Tapi dari segi percambahan, dari segi idea untuk membangunkan negeri Sarawak, negeri yang kita cintai ini, di mana ramai lagi diaspora di seluruh dunia ini ingin menyumbang, ingin mereka ingin sumbangkan dari segi ekonomi, dari segi idea kepada negeri Sarawak itu sendiri. Mereka ini telah terdedah kepada pengalaman-pengalaman di luar negeri, macam mana mereka bergaul dari segi pembangunan ekonomi dan sebagainya. Ini yang kita nak tapkan, dan itu kita nak salurkan melalui program-program diaspora Sarawak. Kita ada program dari segi akademik, discussion, kita ada program bersusai, dan kita menyediakan resolution yang kita hantar kepada negeri Sarawak. Ini kita punya buah fikiran, ini kita punya idea, sebab kita rasa cinta dan sayang kepada negeri Sarawak. Ini yang kita inginkan negeri Sarawak, apa yang kita visionkan kepada kemajuan negeri Sarawak pada masa yang akan datang. Itu antara sebab ataupun tertubuhnya diaspora Sarawak ini. Satu usaha dan inisiatif yang baik, yang bukan saja ini idea dan buah fikiran mereka yang merantau di luar sana, yang melihat bagaimana keadaan di sesebuah ataupun di suatu kawasan itu, idea itu mungkin boleh diimplementasikan di negeri yang kita tinggal. Tapi untuk anak muda, kita tahu anak muda ni memang jiwanya
cukup suka untuk meneroka Cik Salihin dan juga salah seorang yang meneroka ataupun berhijrah. Azhar sendiri pun boleh dikatakan sudah berhijrah, sudah berhijrah ke Selangor. Tetapi apa yang menyebabkan rasa ingin kembali semula? Adakah ada tempoh waktu tertentu untuk mungkin 10 tahun kutip pengalaman di luar, berkelana di luar sana, kemudian baru kembali ke negeri kelahiran, ataupun ada certain ataupun matlamat tertentu yang memungkinkan untuk kembali pulang dalam tempoh waktu tertentu? Azhar. Okey, sebenarnya saya tak ada planning pun untuk balik ke Sarawak, tapi sebab dah ditakdir buat masa sekarang lah. Buat masa sekarang. Tapi telah ditakdirkan untuk saya kembali ke Sarawak untuk menuntut pengajian saya degree nanti di Sarawak, di UNIMAS. Jadi saya rasa ini adalah satu peluang untuk saya. Lagi satu, saya rasa sangat connected dengan rakan-rakan dan keluarga saya yang itu komuniti Iban di Sarawak. Iaitu di Seri Aman sendiri, Tuai Rumah Nimong, Empelanjau, Lacau. Jadi saya tak berapa pandai cakap bahasa Melayu Sarawak, tapi sebabkan saya pandai bercakap Iban dan saya fasih dalam bahasa Iban, saya rasa macam kalau saya di sini tak beberapa saya nak cakap bahasa Iban tu. Dengan family saja saya boleh cakap bahasa Iban, dengan mak saya, dengan kakak saya, dengan adik-beradik saya. Tapi bila saya balik di Sarawak, suasananya lain. Sangat happy, sangat happening bagi saya. And it's a very fun experience for me lah, because kita berada dalam kawasan komuniti yang di mana semua orang cakap bahasa yang saya sendiri tak berapa bercakap di Semenanjung. Jadi bila saya balik Sarawak, everyone speak in Iban in kampung, and I also can speak Iban, so it's a fun moment for me. Merasa kekitaan tu lebih belongs kan. Dan tadi Encik Salihin ada ceritakan tentang apa sumbangan yang perlu diberikan oleh diaspora anak Sarawak ini, dan kita nak ceritakan tentang itu, tapi kita perlu berhenti seketika. Kita kembali selepas ini. Everyone, Francisca here, and I just want to wish everyone in Sarawak happy Independence Sarawak Day 2020. Bersama-sama kita menjaga keamanan dan keharmonian negeri kita, Bumi Kenyalang. Hai, kami Gabriel Padan. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Sarawak kepada seluruh warga Bumi Kenyalang. Assalamualaikum, kami Bob Yusof. Kami ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak kepada seluruh warga Sarawak. Oha! Kita pakar lupa tu. Askar. Itu cerita. Dulu atuk tu askar. Nyaga keamanan negeri kita tu. Tok atuk nak mesan. Kita oranglah pewaris Sarawak. Jagalah Sarawak tu mena-mena. Generasi kita. Ini Ibu Pertiwiku. Ini Sarawakku sayang. Jaga Sarawak. Into Sarawak. Sama-sama kita jaga Sarawak.
Bertemu kembali di Awani Pagi dalam segmen khas Realiti Rakyat di mana kita menceritakan tentang simbolik dan signifikannya Hari Sarawak hari ini pada 22 Julai. Kita bersama dua tetamu istimewa, Encik Salin Abang merupakan Presiden Jaringan Diaspora Sarawak dan juga Azhar Shazani Sarudin merupakan Wakil Parlimen Digital Sri Aman. Dan tadi kita ceritakan tentang apa sumbangan yang diperlukan daripada Diaspora Sarawak ini selain daripada sumbangan ekonomi, apa yang juga penting adalah sumbangan dari sudut idea untuk mengekalkan semangat kekitaan itu. Dan kita mendengarkan daripada Encik Salihin tadi, kita nak dengarkan pandangan Azhar yang juga dikira sebagai diaspora yang sudah menerokai dunia luar yang berada di Selangor. Jadi kita nak tahu selain daripada sumbangan ekonomi, apa sebenarnya sumbangan peranan yang perlu dimainkan oleh diaspora terutamanya anak muda Sarawak dalam menyumbang semula kepada negeri Sarawak ini. Ya, semestinya seperti apa yang saudari Nailah tadi cakap, saya dah jadi diaspora sebab menetap di Selangor. Salah satu saya rasa sumbangan yang paling besar kita orang Sarawak ni nak menyumbang kepada negeri Sarawak adalah selepas kita lihat infrastruktur di Sarawak, infrastruktur di Semenanjung seperti internet, jaringan jalan raya, universiti, infrastruktur seperti kemudahan awam seperti itu, kita lihat di Semenanjung ni sangat gah. Jadi selepas kita yang berada di sini, bila kita balik, kita perlu suarakan. Seperti saya sendiri, anak muda, saya suarakan perlunya ada infrastruktur yang lengkap seperti internet, jaringan jalan raya, sebab kita tahu dengan jaringan jalan raya, bandar-bandar baru boleh berkembang dan juga bandar-bandar yang sedia ada juga boleh berkembang dengan lebih pesat. Dengan internet, we are moving toward digital economy. Yang amat berbahagia, Ketua Menteri Sarawak sendiri telah melancarkan digital economy for Sarawak, Sarawak Pay. Jadi jaringan internet yang kukuh dan lebih padu di Sarawak ni diperlukan sekiranya kita nak matlamat ini berjaya. Jadi dan belia-belia yang berada di Sarawak, yang berada di Semenanjung, belia-belia Sarawak yang berada di Semenanjung, saya harap mereka dapat menggunakan platform mereka bila balik di Sarawak nanti untuk menyuarakan pendapat ataupun apa yang kita perlu baiki di Sarawak. Cik Salihin, bukan saja bertanggungjawab mengumpul diaspora Sarawak yang berada di luar, tetapi juga Cik Salihin sendiri secara peribadi melalui syarikat accounting juga telah berada di serata dunia. Dan hasil daripada pengalaman di luar sana, melihat kembali apa yang berada di kampung halaman di Bumi Kenyalang itu, apa lagi ataupun keperluan yang diperlukan di Bumi Kenyalang itu untuk dibangunkan? Kalau tadi Azhar sebutkan infrastruktur internet, terutamanya biasalah anak muda memang lebih cakna dengan teknologi maklumat, tapi kita yang lebih tua sikit pun tidak boleh ketinggalan. Tapi faktor-faktor lain seperti ataupun mungkin dari segi kebudayaannya, makanannya ataupun infrastrukturnya di Sarawak, apa yang diperlukan yang memerlukan ataupun idea daripada diaspora Sarawak ini yang mungkin boleh diimplementkan di Sarawak? Saudara Hakim, bila kita connect dengan kita punya social media dalam Facebook kita bersama dengan diaspora di seluruh dunia ni, mereka ada yang diaspora ni dia dulu mungkin foreigner, dia kahwin dengan orang Sarawak, so dia bawa isteri dia merantau ke luar negara, so dia punya anak dan juga dia punya anak bini dia di luar negara. So mereka ni sebenarnya dia rindu bila kita connect dia bercerita pasal sayur lemidin, cerita pasal mi kolok, laksa Sarawak, bahasa-bahasa Sarawak. So diorang ni mencari satu platform macam mana mereka boleh menghubungkan balik dengan negeri Sarawak, because mereka dah lama tinggalkan negeri Sarawak, makanan, budaya dan sebagainya. Dari segi sumbangan, kita lihat negeri Sarawak itu sendiri, kita lihat banyak sebenarnya yang boleh kita pelajari dari segi di negeri Sarawak. Salah satu yang saya selalu tekankan, saya bagi tahu, kalau kita nak buat bisnes di Malaysia ni, tempat yang kita boleh ada prospek, ada masa depannya adalah di Sarawak. Kita lihat dari segi faktor of production semua sekali, dari segi keluasan tanah dan sebagainya, itu adalah salah satu faktor yang boleh menyebabkan investor datang ke Malaysia. Tetapi kalau kita boleh belajar daripada Sarawak, yang pertama dari segi kestabilan politik dia. Okay?
Itu adalah salah satu dari yang penting di mana kita lihat sejarah telah membuktikan dan juga kita lihat di mana orang Sarawak ni walaupun ada pembangkang dan juga pencadangnya, tetapi di dalam perkara yang mereka boleh sepakati bersama, contohnya mengenai dengan MA63 yang kita lihat, pembangkang dan juga pihak pencadang, pihak kerajaan sendiri boleh menyepakati. Ini adalah salah satu daripada perkara yang boleh kita pelajari. Dipanggil political maturity yang kita boleh belajar di mana daripada perkara yang kita sepakati, perkara-perkara yang kita setujui bersama, kita boleh fight bersama. Itu yang pertama. Dari segi kestabilan politik dan juga political maturity. Yang kedua, kita lihat dari segi perpaduan kaum. Sehingga dikatakan kalau kita hendak berhijrah ke Australia, lebih baik kita berhijrah ke Sarawak sebab dia punya perpaduan kaum. Dari segi, kalau kita lihat dari segi, kalau di kedai kita pergi, kalau saudara ni Hakim sendiri pergi ke Sarawak, di kedai makan contohnya di Coffee House dan sebagainya, kita boleh lihat berbagai bangsa duduk makan, mikolog dan semua sekali boleh bersatu, boleh bersama makan sekali. Ini adalah keunikan yang saya rasakan semakin hari semakin menghilang di Semenanjung ini. Tetapi itu masih ada lagi di Sarawak. Dari segi perpaduan, dari segi kita boleh bercampur. Ini adalah satu perkara yang kita boleh belajar daripada negeri Sarawak itu sendiri. Dan saya rasa diaspora dan juga anak muda boleh memainkan peranan dari segi mengekalkan. Ini adalah satu daripada amalan dan culture yang boleh kita kekalkan. Jangan ada budaya-budaya yang boleh memecah belahkan. Dari segi kita punya culture yang begini, dari segi yang boleh menghubungkan, yang boleh merapatkan hubungan di antara bangsa dan juga ras. Kalau kita lihat di negeri Sarawak itu sendiri, jumlah suku kaum dia ada 32, tetapi kita boleh hidup, boleh makan. Kalau kita ambil petik daripada kata-kata Tok Nan dulu, kita boleh duduk makan dan cari amoy sekali pun kita boleh cari sekali. Itu kata-kata Tok Nan dulu. Itu sampai begitu sekali dia punya kata-kata untuk menggambarkan betapa keharmonian, betapa kesepaduan ini adalah penting. Dan ini yang kita boleh belajar. Dan diaspora dan juga anak-anak muda harus mengekalkan budaya ini, dan kita tak mahu nasib-nasib yang subversif dan sebagainya boleh mengganggu-gugat perkara-perkara ini. Dan ini adalah kekuatan negeri Sarawak, kekuatan yang harus kita pertahankan. Kalau hari ini Hari Sarawak, kita harus pertahankan perpaduan, kita harus pertahankan kesepaduan yang ada, yang menjadi mercu, yang menjadi kekuatan kepada negeri Sarawak itu sendiri. Itu kita harus pertahankan. Ya, sangat menarik. Bukan sahaja diaspora dan anak muda Sarawak ini perlu sumbang kembali apa idea yang mereka kumpul ketika mereka menerokai dunia luar itu, tapi dalam masa yang sama ada banyak juga yang dunia luar ini boleh pelajari daripada Sarawak sendiri. Bagi Ahza, apa yang dikongsikan Cik Salihin tadi, apa yang mungkin berada di Semenanjung ini, apa yang mungkin kita boleh pelajari daripada Sarawak? Okey, of course, seperti Encik Salihin tadi cakap tentang budaya kita yang budaya orang Sarawak yang boleh makan duduk sama-sama tanpa mengira kaum. Contohnya saya sendiri kedai itu pemilik berbangsa Cina, tapi di situ juga mempunyai stall berbangsa Dayak, berbangsa Melayu, semua itu, dan kita semua boleh makan di situ, tak fikir pun pasal kaum apa. Yang penting kita fikir di situ kita nak makan, dan kita sebagai rakyat Sarawak kita makan di situ dengan penuh harmoni. Kita sendiri pun cakap bahasa Sarawak sendiri. Dan juga saya rasa apa yang Semenanjung boleh pelajari daripada Sarawak adalah lebih kepada sosioekonomi, di mana kita tak perlu pun membanding-bandingkan bangsa ini lebih baik pada bangsa ini, bangsa ini lebih rendah pada bangsa ini. No. We are in Sarawak, we are in for it for all, one for all. And saya rasa itulah salah satu daripada apa yang Semenanjung boleh belajar daripada Sarawak. Sifat bersama. Ya. Betul. Dan saya nak minta pandangan daripada kedua-dua tetamu kita. Sarawak menyasarkan untuk mencapai status negeri maju menjelang 2030. Dan kita ada perjalanan lagi 10 tahun. Dan dengan kekuatan yang Sarawak ada sekarang ini daripada segi budayanya, daripada segi ekonomi dan juga idea daripada Sarawakian yang berada di luar sana, bagaimana Cik Salihin dan juga Ahza membayangkan kemajuan
ataupun Sarawak pada 2030 dengan apabila mereka akhirnya berjaya mencapai status negeri maju seperti yang dikejarkan ketika ini? Okey, saya respon dulu saudara ni Hakim. So bila pada tahun DUN bersetuju untuk membentangkan bahawa Sarawak akan menjadi negeri maju pada 2030, pada waktu itu gagasan ini telah disepakati di Dewan Undangan Negeri pada zaman Tok Nan pada waktu itu, dan sekarang ini telah diperkasakan lagi di zaman CM sekarang ni Abang Johari. So kita melihat ada satu road plan ataupun roadmap yang jelas kepada negeri Sarawak itu sendiri. Maknanya negeri Sarawak akan menjadi negara maju 2030. Dan kita lihat daripada kepimpinan kita pada masa sekarang, kita lihat kita punya Ketua Menteri sebagai enablernya dari segi Sarawak digital ekonomi. Kita melihat dari segi diversification of income dan sebagainya, kita tidak lagi mahu bergantung kepada LNG tetapi kepada industri-industri hiliran yang bernilai tambah, value added industry. Dan kita lihat sekarang ni apa yang lebih penting sekarang ni, kalau kita yang terbaru, saya rasa satu daripada catalyst ataupun di mana orang ingin datang ke Sarawak dan ingin invest di Sarawak, sebab baru-baru ini kita lihat bahawa Indonesia, Perdana Presiden Jokowi telah mengisytiharkan ibu negeri Indonesia itu berpindah di Kalimantan. Ini adalah satu perkara yang menguja semua pelabur-pelabur untuk datang ke Sarawak. So negeri Sarawak itu sendiri, kalau saya lihat 2030 adalah satu timeline yang begitu realistik. 10 tahun daripada sekarang kita mempunyai hala tuju yang jelas untuk menjadi negeri maju. Dan saya rasa Sarawak boleh mencapai negeri maju sebab kita mempunyai resources, satu tanah, dan kita juga Sarawak juga begitu aktif dalam dari segi menyediakan kapasiti dan juga capability dari segi anak mudanya untuk membangun, untuk memajukan negeri Sarawak itu sendiri. So itu adalah salah satu dari peranan daripada jaringan diaspora Sarawak. Kita mengumpulkan idea-idea, kita berdiskusi dan juga memberi feedback kepada negeri Sarawak bagaimana kita boleh mencapai hasrat menjadi negeri maju menjelang 2030. Okey, bagaimana pula dengan Hazar? Ringkas saja Hazar. Saya rasa kemajuan itu bukan terletak kepada menara tinggi ataupun apa-apa. Kemajuan itu terletak kepada hati kita sendiri. Saya sebagai anak muda Sarawak, saya nak lihat Sarawak, semua orang Sarawak mempunyai basic needs yang sepatutnya, pendidikan yang secukupnya, tak ada yang tak boleh makan, semua orang boleh makan semua benda dan boleh bergaul sesama kaum. Jadi itu dah ukuran kemajuan bagi saya. Tak semestinya kita kena ada KL Tower second ataupun Sarawak Tower second, just suggestion. Tapi kemajuan itu lebih kepada, bagi saya lebih kepada modal insan kita sebagai. Baik, terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita, Cik Salihin Abang, Presiden Jaringan Diaspora Sarawak, dan juga Hazar Sazani Syahrudin, Wakil Parlimen Digital Seri Aman, bercakap mengenai Hari Sarawak 2020. Pengertian dan makna kepada anak-anak Sarawak ini. Kita hargai kedua-dua pandangan dan banyak kita boleh belajar sebenarnya daripada Sarawak ini sebenarnya. Tapi kita tak cukup masa nak bincang banyak lagi perkara yang boleh dibincangkan, tapi itu saja yang ada, masa yang ada. Sekian saja Awani Pagi segmen Realiti Rakyat. Saya Hakim Rahman dan saya Nalda Sarmaman.